Pada Allah Ta'ala agar kita dalam suasana berada di tahun-tahun baru ni, Muharram ni kira tahun barulah, agar sama-sama kita bermuhasabah. Adakah 4 minggu yang kita lalui di bulan Muharram ini ada apa-apa perubahan dalam hidup? Sekiranya tidak ada apa-apa perubahan, maka kita dapat jangkakan setahun mendatang juga tidak akan ada apa-apa perubahan. Kerana kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk berubah, orang lain tak kisah pun untuk kita berubah ataupun tidak. Ya. Untuk berubah ni tuan-tuan perempuan, dia perlukan kepada formula. Ya. Yang pertama, kita kena ubah sikit-sikit. Kita tak boleh ubah banyak-banyak, sebab nanti kita penat. Ya, dia tak biasa sembang duha, tiba-tiba sembang duha 8 rakaat terus. Terkejut lutut dia, esok langsung tak boleh bengkok dah. Pasal apa ni lutut sakit ni? Pasal sembang duha ustaz, 8 rakaat. Penat macam sembang tarawih. Tak payahlah kelang kabut ni. Kalau tak start mengaji, start sikit-sikit. Ya, sikit-sikit start. Satu muka, lepas tu naik semuka setengah. Lepas tu naik 2 muka, lepas tu naik 2 bunga. Yang bunga tu 1 bunga, 2 bunga. Ya, robok dia panggil. Ya, 1/4. Satu juzuk ada 8 bunga. Ya. Jadi boleh jadikan itu sebagai penanda aras peningkatan pada hafal Quran atau baca Quran sikit-sikit. Yang kedua, formula nak berubah, ubah dekat diri sendiri. Kita tak boleh ubah orang lain pun tak boleh ubah kita. Kalau kita nak diet, kita seorang je lah tahan makan. Kalau kita nak makan, kita makan. Kalau nak diet. Jadi tak ada siapa boleh paksa kita diet, tak ada siapa paksa boleh kita makan. Tak ada siapa paksa kita boleh makan. Macam tu lah. Tak ada siapa boleh paksa kita makan. Lepas tu kalau nak ubah sekarang. Sikit-sikit sendiri sekarang. Jangan tunggu esok. Ya, jangan tunggu hujan ustaz kat luar, jadi saya tunggu hujan berhentilah baru saya start jogging. Jangan sabitkan dengan hujan baru nak jogging. Kat dalam rumah boleh kemas rumah, lap lantai, ya, sapu sampah, kemas buku, pergi korek semua habuk-habuk tepi katil tu. Ini saya buat sungguh ni, saya buat sendiri. Baru pakai kasut jogging tengok, lebat ni hujan. Jadi kita ada pilihan. Sama ada kita nak pergi jogging ataupun makan keripik tengok TV. Jadi kita pilih. Sebab tu kata pepatah tu kata 10% is what happen to you, 90% how you respond to it. 10% hujan, lagi 90% apa kita buat dengan hujan tu. Ada orang yang meniaga, dia kata ustaz hujan lah ustaz, jadi saya tak nak meniaga lah. Ada orang sebabkan hujan lah kena meniaga. Sebab apa? Sebab orang lain tak meniaga, kata. Kan cara dia pandang beza. Ya. Jadi begitulah hidup kita ni berubah, mesti ada dipanggil formula dia, ya, sikit-sikit dekat diri sendiri dan sekarang. Dan mesti istiqamah. Kena istiqamah. Lepas tu kena ikhlas. Tu 5. Ya, sikit-sikit sendiri sekarang. Istiqamah dan ikhlas. Itu. Baik, kita menyambung perbahasan tafsiran suratul Mulk, iaitu kita masuk pada ayat ke-18. Ya, 18 lah. 20. Dah 20 dah. Ayat ke-20, baik. Ayat ke-20 berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. 20-21. Atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu, yang akan tolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah?
Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Baik, ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala tanya ke kita. Allah Subhanahu wa taala tanya kita, siapakah yang akan jadi penolong orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah untuk menjadi penolong bersoal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawapan dia tak ada lah. Macam mana kita nak dapat bantuan ataupun nak tolong kita di padang mahsyar? Kita tak akan boleh terbantu dan tak ada siapa nak bantu. Tuan-tuan perempuan, di padang mahsyar esok ada syafaat. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat Al-Quran. Ada syafaat selawat, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ini semua asbab bantuan lah. Syafaat ini kira bantuan, syafaat, ya, bantuan daripada anak yang soleh yang mendoakan. Itu sebelum jumpa anak tu. Tapi kalau jumpa anak tu, lari kita. Yauma yafirul mar'u min akhih, hari di mana manusia lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada mak dan bapak dia. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada kawan dan anak-anak. Tapi pada masa yang sama kita juga dapat syafaat itu ketika kita dalam alam barzakh tu. Ya, anak tu doa dapat pahala. Tapi esok di alam barzakh, di padang mahsyar, takut dia ambil balik pahala tu. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, kalaulah kamu di padang mahsyar esok dalam keadaan menafikan Allah Taala sebagai Tuhan, cuba fikir, adakah kamu ada penolong selain Allah? Jawapan dia pastilah tak ada. Tapi begitu kaedah penyampaian Al-Quran, Allah akan tanya, ya, dalam bahasa Arab dipanggil adatul istifham. Dalam bahasa Arab, ni adalah simplified version of hal. Adakah? Hal adullukum ala tijaratin, atau adakah hendak aku tunjukkan pada kamu? Hal boleh juga disimplifikan, diringkaskan tulisan ataupun sebutannya kepada Aantum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu rasa kamu lebih susah untuk diciptakan berbanding bukit, langit. Jadi jangan kita sewenang-wenang guna perkataan tersebut dalam sembahyang. Gitu. Kita takut kita tambah imbuhan itu jadi adakah. Allahu Akbar, susah tu, ya. Ataupun Allahu Akbar. Kalau gagap tak apa. Kalau sengaja, boleh batal sembahyang tu. Tu. Kalau tashilnya, kalau hamzah dengan hamzah, dia jadi tashil. Gitu. Dia jadi tashil tu, dia tak sebut Dalam qiraat kita dia ada tashil, memudahkan. Gitu, ya. Ada setengah riwayat, ada setengah bacaan kita baca antum, dia antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, itu tashil. Kalau yang biasa antum gitu. Hanya pada tashil pada lafaz a'jamiyan wa arabi. A'jamiyan wa arabi, itu dipanggil tashil. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya kita, siapa yang boleh jadi pelindung? Jawapan dia mana ada. Ya, tapi Allah tanya supaya kita sedar diri bahawasanya di padang mahsyar esok tak ada siapa boleh tolong melainkan dia. Jadi bila Allah tanya macam tu ke kita, maka ketika hidup di dunia ni tuan-tuan perempuan, kita kena banyak bercakap dan memohon padanya. Itu take away point dia. Bila kita faham ayat ke-20 ni, Allah tanya, adakah kamu rasa ada tentera yang akan membantu kamu selain pada Allah? Kau jawapannya memang tak ada. Ya tak? Jadi maksudnya bila kita hidup di dunia, dampingan pada Allah itu patutnya lebih dominan berbanding berdamping dengan makhluk. Ya. Bila kita sedih, kita harap pada Allah lebih berbanding harap pada makhluk untuk hilangkan sedih tu. Bila kita sakit, mengharapkan pada Allah lebih berbanding makhluk yang boleh memberikan sembuh itu.
Bila kita sedih, kita kena berharap pada Allah yang mendatangkan sedih, sebab Allah nak berdamping dengan kita. Bahasa Tuhan yang kita kena faham, kalau kita sakit, Dia Maha Penyembuh. Kalau kita sedih, Dia Maha pendekat, Dia Maha dekat. Kalau kita miskin, Dia Maha kaya. Gitu. Min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Jelas bagi orang-orang kafir itu, mereka dalam keadaan tertipu. Ghurur itu maksudnya tipu, ghar. Ghar ataupun ghurur. Ghurur ni maksudnya dia rasa dia buat baik. Tipu dalam bahasa Arab ni dia ada macam-macam. Dalam Quran ada khusran, ada ghurur. Khusranum mubin, kerugian yang amat jelas. Pada konteks ayat ni ghurur. Ghurur ni tertipu. Kalau khusran tu rugilah, rugi. Ghurur ni lebih dahsyat daripada khusran. Ghurur ni, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu lupa pada Allah? Buat baik tapi lupa pada Allah. Gitulah. Dalam bahasa Arab kata asal ghurur ni ataupun kita panggil ghar, ghar Hira, gua Hira. Bukit tu besar, dalam tu ghar kosong. Bukit tu besar, dalam tu ada ghar. Bukit ada bukit Thur, dalam tu ada kosong. Ghar ni kosong, ghurur ni kosong. Buat baik tapi kosong. Orang-orang kafir disangka dia buat baik tapi kosong. Itu takut. Macam ayat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang hujung tu, Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ingin aku kabarkan kepada kamu amalan yang paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ingin aku kabarkan pada kamu benda yang paling rugi adalah mereka melakukan sesuatu yang untung, yang baik, tapi tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, itu dipanggil khusran, rugi. Ghurur ni buat baik tapi tidak bernilai, ya. Maksudnya kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya al-Ulumuddin, ada 4 orang terkena penyakit ghurur. Pertama, ahli ibadah. Ahli ibadah ni terkena penyakit ghurur. Dia buat baik ibadah, tapi dia tidak niatkan kerana Allah, dia tidak sandarkan kerana Allah. Dia buat hanya kerana dapat pandangan manusia. Dia dapat pandangan manusia tapi tak dapat apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Rugi, satu. Yang kedua, ahli zikir. Ahli zikir ni berzikir banyak, selawat beribu, istighfar beratus, tetapi tidak kerana Allah, ya, tidak kerana Allah, kerana makhluk. Rugi juga. Yang ketiga, ahli sedekah. Ahli sedekah pun sama juga, banyak sedekahnya. Dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar esok. 3 golongan yang dia patutnya buat baik dan manusia sangka dia buat baik. Ahli sedekah salah satunya, dan orang yang mati syahid salah satunya. Allah panggil balik, ya, Allah panggil mereka. Allah tanya, apa kamu buat dulu di dunia? Sebab apa kau mati? Aku mati dan aku hidup dulu, dan aku mati aku banyak sedekah pada jalanmu ya Allah. Allah kata bohong. Kau bersedekah tapi nak tunjuk pada manusia, maka masuk neraka sekarang. Gitu. Itu yang kita takut, tuan-tuan dan puan. Bila kita buat ibadah, kita jangkakan dapat pahala, tetapi sebenarnya kita mengharapkan pandangan manusia. Awal-awal lagi void, pahala tu dah ditolak. Melainkan kalau kita solat wajib, tak dapat pahala tapi tak dapat dosa. Buat baik tak dapat pahala. Baik dapat pahala tapi tak dapat pahala pasal tidak dibuat, disandarkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang keempat, siapa yang kena penyakit ghurur? Ahli ilmu. Orang yang memiliki ilmu juga terkena penyakit ghurur. Apabila ilmu itu tidak menyebabkan dia dekat kepada Allah, ilmu itu menyebabkan dia tak dapat membezakan di antara hak dan batil. Apabila ilmu itu menyebabkan dia jauh daripada Allah, itu lagi dahsyat.
Apabila ilmu itu menyebabkan orang lain dekat kepada neraka, lagi musibah. Dia ada ilmu, contohnya ilmu main pedang. Patutnya ilmu tu digunakan untuk mengajar manusia berperang, contohlah. Tapi dia ajar manusia untuk bunuh orang Islam. Dosa. Dia ada kepakaran buat bom sebagai contoh. Patutnya dia bantu askar Islam, tak ada pergi bantu askar musuh. Itu ghurur lah. Ada ilmu tapi jahil. Dia mungkin dalam bidang kepakaran dalam bidang syariah, dalam bidang hadis atau bidang syariah lah, muamalat, tetapi digunakan kepakarannya itu untuk menindas kaum muslimin. Ini penyakit ghurur, terkena kepada mereka-mereka yang ada ilmu. Ilmu itu bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, tapi menjauhkan manusia daripada saf-saf di masjid. Sekarang ni bertular kumpulan-kumpulan yang mana mereka suka menafsirkan Al-Quran tanpa hadis Nabi SAW. Dan mereka tolak hadis. Boleh kita anggap ni kumpulan anti hadis lah. Dia tadabbur Quran macam tu je, lepas tu datanglah pahaman-pahaman yang songsang. Tak ada titian sirat, kena percaya kitab Taurat dan Injil sama-sama. Silap-silap kan timbul pula Nabi palsu kan. Sebab dia tidak berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan tafsiran para alim ulama. Dia tak guna. Ni menular. Ni kebanyakan yang tertarik dengan pendekatan seumpama ini adalah mereka yang nak faham agama instant. Dia mungkin backgroundnya bukan agama, tapi sebab nak pergi kelas agama leceh, susah nak pergi surau, malu. Jadi ada kumpulan-kumpulan ni approach secara online, Zoom meeting, Google Meet, tanpa pantauan daripada pihak berkuasa. Bahaya. Bila saya masuk, saya menyamar lah jadi orang biasa masuk. Yang menyampaikan kuliah tu bukan ada tauliah. Maksudnya bukan qualified personnel yang boleh yang bercakap berkenaan dengan agama tu. Kita kalau dalam standard traditional punya kuliah, kita tapis dan monitor siapa yang berceramah. Mesti ada tauliah. Tapi secara Zoom, Google Meet ni tak ada siapa tapis. Dan banyak pula orang suka, sambutan dia ramai. Bahaya. Lepas tu saya pesan kepada anak muda, kalau nak join tu, pastikan yang deliver speech itu mesti qualified. Kalau doktor, kita nak qualified practitioner. Kalau accountant, kita nak qualified accountant. Kalau bahagian kontraktor, kita nak ikut kontraktor yang ikut kelas dia. Tapi bab agama, kita main sembarangan je ambil. Itu bahaya. Ni bahaya, betul bahaya. Sebab kita tak boleh nak kawal. Dia tidak ada governance. Benda lain ada governance dia. Tapi bab agama, everybody nak cakap pasal agama sedangkan tak ada authority. Masa saya jadi head of syariah dekat salah satu institusi kewangan, saya interview orang yang nak apply syariah department. Yang kadang-kadang yang apply tu bukan syariah qualified personnel pun. Dia ambil bahagian ekonomi. Lepas tu adalah satu sijil dia ambil, Islamic Financial Planning ke apa ke. Lepas tu dia rasa dia layak jadi pegawai syariah. Saya panggil dia masuk. Memang saya panggil tu, saya nak tanya apa sebenarnya dia punya intention. Jadi kenapa awak masuk? Awak ni rasa layak jadi pegawai syariah ke? Saya rasa saya layak. Apa yang kriteria menyebabkan awak layak? Sebab saya ada ni, financial planner. Berapa lama awak ambil benda ni? 1 semester je, 1 sem je. Boleh jadi ustaz dalam syariah, dalam bank. Kalau kita tengok dulu, syariah personal dalam banking ni, dia mesti syariah qualified officer, SQO, syariah qualified officer. Background dia mesti purely usul fiqh syariah. Usul fiqh ni yang menentukan hukum. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Maksudnya review, risk management, audit, semua ni di bawah supervision of head of syariah. Jadi very strong lah. Tapi disebabkan biasalah kita ambil pegawai syariah ni, kadang-kadang dia tak berapa nak hands on bahagian reporting, cakap English tak pandai, dan kita discount pada dia punya core value, iaitu qualified officer. Jadi kita ambil background ekonomi, background governance untuk handle syariah matter. Tahu apa dia punya dominus impact dia?
dia akan ada impact pada syariah punya quality, sebab kita ambil bukan qualify. Yang maintain sebagai syariah qualified hanyalah advisory je. Function-function lain review ke yang lain-lain ni jadi masuk background masing-masing lah, ya. Jadi dia punya kesan dia adalah harga naik tak ada siapa nak bising. Sebab syariah ni selalunya dia akan jaga public punya interest. Dia tak boleh simply naikkan harga. Syariah kena approve. Kalau syariah tak approve, tak boleh naik. Tapi bila dah taring tak ada, macam mana nak kawal? Tak boleh kawal lah, ya. Dia singa, kalau ada taring, tidur pun kita takut. Tu singa tu, jangan kacau tu, dia tidur tau. Kalau singa tak ada taring, dia buka mulut pun kita senyum. Singa tak ada taring, ya. Gitu kan? Begitulah yang berlaku. Apabila bukan qualified personnel yang deliver sesuatu itu, yang tu yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhirus sa'ah. Bila diberikan kuasa itu kepada bukan ahlinya, maka nantikan saat kehancuran. Betul, hancur dalam arti kata impact ataupun negative impact dia kepada masyarakat very huge, ya. Bila naik sesuatu harga tu tak boleh nak dikawal. Dulu ada syariah yang turunkan, sebab kita nak jaga masalah umum lebih utama daripada masalah syarikat. Jadi dia make more profit, tapi kita suruh turun sebab masyarakat kita belum ready. Kenaikan itu akhirnya menyebabkan, nampaklah buktinya ketumpulan yang ada di dalam pegawai-pegawai syariah yang berkhidmat. Begitulah dipanggil pandangan mata burung daripada jauh yang berlaku di dalam institusi kewangan. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dipanggil tu penyakit ghurur tu. Penyakit ghurur akan menimpa mereka yang ada ilmu, dan mereka gunakan ilmu itu bukan untuk masalah umum, tapi hanya masalah peribadi. Baik. Ayat ke-21 bermaksud, atau siapakah yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ya, kata Ibn Kathir, maksudnya siapakah dia yang akan memberi rezeki kepada kalian jika Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan rezeki kalian? Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat memberi atau menolak, mencipta, memberi rezeki atau menolong kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu bagi Allah. Artinya mereka mengetahui hal tersebut, namun demikian mereka tetap menyembah selain Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-21 ini berkenaan dengan rezeki pula. Allah tanya balik. Tadi Allah tanya amman hadzal ladzi, siapa nak jadi penolong bila Allah tanya. Yang kedua, siapa bagi rezeki kalau Allah tahan rezeki itu. Ya. Rezeki ni dia bukan duit saja. Kalau kita anggap duit adalah rezeki, semata-mata rezeki, maka kita salah, ya. Sihat itu rezeki, masa itu rezeki, ya. Dapat tengok anak membesar depan mata, rezeki. Dapat suap makanan dekat mulut mak, rezeki. Dapat balik kampung tiap-tiap minggu, rezeki, ya. Siapa ada mak tak balik, rugi. Itu rezeki besar tu. Orang lain tak ada mak, ya. Siapa ada mak lagi, dia tak di kampung, sibuk lah, petang ada bola, mak, sorry mak tak ada balik. Oh, ruginya. Sebab saya ada seorang kawan, dia kaya lah, dia jutawan. Dia about 30s lah, mid 30s. Kaya dia. Dia tak berapa cemerlang belajar, tapi lepas SPM dia berniaga. Very successful sekarang. Yelah, kita belajar, pergi degree, buat master, PhD. Berapa tahun habis tu. Dia lepas SPM tu berniaga. Oh, jutawan dia. Kata kau lambat, kau pergi belajar dulu. Laga dulu tu dia. Itu cara hidup dia lah, pasal dia drop out school, dia tak boleh nak perform. Tapi dia fokus pada peniaga dan jaga mak dia. Masa MCO, mak dia meninggal. Oh, dia menangis. Dia kata, aku ni Sabran, Allah bagi macam-macam kekayaan sebab mak aku lah. Aku jaga dia, mak aku dapat, aku ada servis kereta, aku ada car wash, aku ada restoran. Yang paling nikmat, paling besar adalah bila aku dapat suap makanan dekat mak aku.
Tapi bila Allah cabut nikmat suap makanan kat mak aku tu, Allah, gelap. Semua aku ada ni semua tak bernilai dah. Dia nangis lah. Kita pun terfikir mak di kampung, payah ni. Terus balik kampung terus balik kampung, lantak kau lah. Tak apa, kau terus nangis, aku nak balik dulu. Pasal kawan main bola macam tu je lah, sembang kan. Aku gerak dulu, kau menangis sambung. Tapi lepas tu dia kahwin lah. Sebab dia tak kahwin, dia fokus mak dia. Dia dah berniaga. Lepas tu dia fokus, dia cari dia punya next why. Dulu dia punya why dia adalah untuk mak dia. Lepas tu the biggest why pindah pada isteri dia pula. Itu dia punya rezeki lah. Jadi subhanallah, rezeki ni bukan duit sahaja. Kalau kita rasa duit itu satu-satunya rezeki, kita silap. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, duit ini al-mal huwa adna rizq. Harta ni adalah rezeki yang paling rendah sekali. Rezeki adalah harta paling rendah sekali. Dia kata anak soleh itu rezeki, dapat redha Allah itu rezeki. Itu semua rezeki. Duit boleh beli rumah, tapi duit tak boleh beli bahagia. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli ngantuk. Ada orang tak ada katil, ada orang ada katil tak boleh tidur, terkebil-kebil. Tak tidur mak, tak boleh lah. Cuba mak mengaji, terus tidur. Ada orang tidur dalam kuliah, ada, tengah kuliah buka-buka ni, sedap punya tidur dalam kuliah. Tak percaya tengok khutbah Jumaat. Muslimat tengok khutbah Jumaat, tengok video lah, tengok ramai tidur ke ramai celik. Macam ni kan? Padahal 15 minit je, itu qailullah tu. Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli sihat. Duit boleh beli jam Garmin mahal, tapi duit tak boleh beli masa. Kita spend time untuk cari duit. Bila dah ada time, anak pula tak ada kan? Bila dah ada duit, anak tak ada pula. Umur 50 dah pension, baru nak spend time dengan family, anak semua dah keluar rumah dah. Jadi hidup kita ni kena ada balance lah, basically. Kena ada balance, right? Kena ada balance, iaitu seimbang. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada kita, in amsaka rizqah ballaju fi utuwi wa nufur. Kalau Allah tahan rezeki tu, siapa yang boleh bagi? Tak ada siapa boleh bagi rezeki. Dan sesungguhnya sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan jauh. Utuwin wa nufur. Manusia itu sentiasa berada dalam keadaan sombong dan menjauhkan diri. Nufur ni jauh, infiru. Manusia suka menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada masjid, menjauhkan diri daripada taat pada Allah. Dia suka benda yang seronok-seronok. Itu sifat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala bila sebut pasal mati, Allah datangkan uslub penyampaian bila mati datang. Bila sampainya mati, bila mati mendatang, bila mati berjalan kepada kamu. Ayat mati sentiasa dalam keadaan manusia yang sedang berjalan dalam Quran. Kalau kalian lari dah daripada mati pun, mati tetap akan mulaqikum, akan jumpa kamu. Sebab apa? Sebab manusia suka lari daripada hakikat sebenar hidup ini, iaitu mati. Kita lari daripada Allah, kita lari daripada mati, lari daripada masjid, nak lari je. Masuk Ramadan dia kira nak raya je. Belum habis lagi Ramadan tu dah lagi, nak lari. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkil di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, atau adakah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Berkata tafsir Ibn Kathir, yang demikian merupakan perumpamaan orang yang diberikan Allah beza di antara orang mukmin dan orang kafir. Yang mana orang kafir dengan apa yang disebutkan itu, maka mereka akan berjalan dengan wajah mereka, yakni berjalan tidak normal. Dengan kata lain, dia tidak mengetahui ke mana dia berjalan dan tidak juga mengetahui bagaimana dia harus pergi. Mereka bingung dan tersesat.
Begitu sifatnya Allah gambarkan, afaman yamshi mukibban ala wajhih. Akan ada manusia di padang mahsyar esok berjalan dengan muka. Bangun-bangun, pam. Bangun-bangun, pam. Tersembam muka ke bumi. Berjalan dengan muka dia tu. Dan tak sama dengan orang yang berjalan siratal mustaqim, jalan yang tegak. Tak sama. Nak beza orang yang jumpa jalan dengan orang yang tak jumpa jalan, macam tu lah. Kita kalau ada Waze ke, ada Google Map ke, tenang je, tahu jalan. Kalau orang tak tahu macam mana? Menggagau dia, tanya, bang kat mana jalan bang? Bang kat mana? Waze tak ada, habis data. Menggagau cari, macam mana kau ni bawa Grab habis data pula. Tak jumpa jalan. Dia kalau orang Shah Alam ni, dia sampai je Batu Tiga tadi, nak sampai ke sini, dia tahu dah. Kalau jam Federal Highway ni, dia tahu nak masuk mana, stop sampai. Sebab dia tahu jalan. Cuba tak tahu, menghadap je lah jam. Menghadap jam kan. Macam saya duduk Ulu Kelang, daripada Selayang tu tengok merah dah, nak pergi ke Ampang Point tu, merah dah. Jadi kita ikut dalam tu, dalam kita tahu, tak payah tengok Waze pun tahu. Pasal kita orang Gombak, tahu lah jalan dia. Daripada Selayang tu dah hidu dah Setiawangsa, Masjid Muaz bin Jabal. Kalau dia selalu orang Setiawangsa lah, dia masjid orang Muaz bin Jabal, dia tahulah. Orang yang sampai, orang nak pergi Selayang, kalau jam di MRT tu dia dah tahu dah jalan. Sebab dia memang orang situ. Sama dengan tuan-tuan kat orang sini. Kalau MRT tu jam, kalau Federal Highway jam nak pergi Kelang, tahu jalan dalam. Itu beza orang yang ada hidayah dengan orang yang tak ada hidayah. Orang yang ada hidayah di dunia ni, walaupun macam mana datang obstacles, ujian dalam hidup, dia tenang je. Pasal dia dah ada solusi. Apa solusi dia? Allah. Allah yang datangkan solusi, Allah yang datangkan ujian, Allah yang akan datangkan jalan keluar. Yang kadang-kadang kita rasa terbeban, kita rasa stuck, kita rasa jam, kita stres dan depres kerana kita rasa kita seorang je yang perlu selesaikan masalah tu. Tak. Kita kena berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala datangkan ujian itu sebab dia tahu kita boleh pikul. Dia nak tengok sejauh mana kita merintih pada dia. Merintih pada Allah Ta'ala tu selesai banyak masalah. Orang yang bahagia itu bukan sebab dia tak diuji, tidak. Tetapi orang yang bahagia itu, dia tahu Allah Ta'ala ada. Dia ubah cara dia pandang, dia memilih nikmat yang masih ada. Dia ada Allah, apa nak sedih sangat. Contohnya kalau orang langgar kereta, memang kita marah orang langgar kereta kita. Tapi kalau kita marah, apa kita dapat? Dapat marah je lah, dapat lepaskan geram. Kereta tu takkan boleh baik dengan marah. Ataupun kereta masuk gaung, ada orang marah-marah, ada orang senyum, ada orang syukur. Orang yang marah-marah tu, dia berada pada tahap sabar yang paling rendah, tak sabar langsung. Ada orang terpaksa sabar sebab dia mungkin tak boleh marah, pasal yang langgar tu mungkin bos dia. Boleh tak? Bos langgar kereta kita, kita marah bos, boleh? Tak ada cakap lembut je, it's okay bos, okay bos, okay. Padahal bos tu nak tengok respon je. Yang ketiga, kalau dia redha dengan apa yang berlaku, itu tinggi martabat ujian. Dia redha, dia pilih untuk sabar. Yang paling tinggi bila orang langgar kereta dia Alhamdulillah. Itu paling tinggilah. Bila ujian sampai dalam hidup kita, kita sebut Alhamdulillah, tu martabat paling tinggi lah. Bang, handphone hilang bang. Hilang, Alhamdulillah. Itu memang susah. Kak, handbag hilang. Handbag kakak hilang, Alhamdulillah. Haji, handphone hilang. Handphone saya hilang, Alhamdulillah. Haji, handphone Hajah pegang, innalillah. Dia kalau bini pegang, elok hilang lagi daripada bini pegang dia. Sebab macam-macam rahsia. Orang perempuan pun sama. Hajah, handbag hilang, Alhamdulillah. Hajah, haji hilang dia, Alhamdulillah. Orang perempuan dia suka kalau sampai dia hilang. Lama sikit tak apa, senang nak pergi Vietnam, nak pergi Kota Baru, nak berjalan-jalan. Dia ada grup-grup muslimat dia banyak berjalan. Bukan di sinilah, geng-geng pencen je.
Dia pencin, dia kalau dia suami dia ada program, senang dia nak berjalan. Baik, insya-Allah kita berhenti di situ tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang pada ayat ke-22, 23 insyaAllah. Tolong marking, kadang-kadang saya lupa. Kita akan sambung pada ayat ke-23 Suratul Mulk. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama kita ambil iktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan di saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lumada tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada tengah hari ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sila penuhkan saf.